Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Rasa. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan pada hari ini. Sebagai pembuka bicara, saya menjunjung kasih dan merafas sempah setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar atas pemasyuran sebagai Seri Baduga Baginda Yang di-Pertua Agong ke-17. Dan saya juga ambil kesempatan pada petang ini untuk merafas sempah menjunjung kasih tinggi-tinggi penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah yang telah menyempurnakan pemerintahan baginda dengan begitu cemerlang sepanjang 5 tahun yang lepas. Daulat Tuanku. Datuk Yang di-Pertua, perkara pertama yang saya nak bawa pada petang ini adalah berkaitan dengan pangkalan data utama, PADU. Seperti mana yang kita sedia maklum, PADU dah dilancarkan pada 2 Januari 2024 dengan sasaran sekurang-kurangnya lebih 20 juta penduduk Malaysia akan mendaftarkan ataupun mengemaskinikan data dalam PADU ini. Tetapi sehingga semalam, data terkini menunjukkan hanya setakat 4.04 juta yang telah mengemaskinikan data mereka. Ia jauh daripada sasaran asal. Jadi saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah daripada Kementerian Ekonomi dan juga DOSEM yang menjadi agensi tonggak kepada PADU ini akan melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih pragmatik, yang lebih menyeluruh untuk membolehkan lebih ramai mengemaskinikan data mereka, data masing-masing sebelum penghujung bulan ini. Sebab dikatakan PADU ni akan dibuka untuk pengemaskinian selama 3 bulan. Kita tahu PADU ni penting. Saya rasa ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan ni kita sedia maklum. Perlunya ada PADU ni bersesuaian dengan tindakan ataupun pendekatan kerajaan yang akan melaksanakan subsidi bersasar selepas ini. Tetapi cuma persepsi daripada rakyat ataupun hebahan info kepada rakyat perlu dikemaskinikan, dipertingkatkan supaya rakyat mendapat lebih banyak info yang sepatutnya. Saya mohon cadangkan kepada Kementerian Ekonomi dan juga DOSEM dalam kita membegiatkan lagi pendaftaran ataupun pengemaskinian PADU ini, boleh tak melibatkan pusat khidmat semua wakil rakyat. Tak kira pusat khidmat ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri di seluruh negara supaya ada penglibatan. Maksud saya di sini adalah menjadikan pusat khidmat wakil rakyat ni sebagai entiti yang terlibat, bukan setakat yang suportif tetapi terlibat secara langsung untuk proses pengemaskinian. Bukan setakat kami membantu untuk hebahan, tetapi jauh lebih penting adalah penglibatan terus daripada kami. Saya pernah mencadangkan kepada DOSEM Negeri Sembilan pada minggu kedua bulan Januari, tetapi tak ada apa-apa keputusan yang konkret daripada DOSEM berkenaan dengan perkara ini. Datuk Yang di-Pertua, perkara kedua yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan Kementerian Kewangan. Pertama, saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak kementerian kerana telah pada 19 Februari yang lepas mengumumkan bahawa 7 kategori perubatan tradisional yang diletakkan di bawah Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2016 Akta 775 telah dikecualikan SST. Ia sesuatu yang sangat baik dan boleh membantu keberlangsungan ataupun perniagaan untuk industri perubatan tradisional tersebut. Cuma pada kesempatan pada hari ini, saya nak mohon kepada Kementerian Kewangan untuk mengkaji juga untuk mengecualikan SST untuk 23 jenis amalan profesion kesihatan bersekutu di bawah Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016 ataupun Akta 774 yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya difahamkan pihak KKM telah meminta pengecualian SST daripada MOF dan masih belum ada keputusan daripada MOF. Sebab 23 kategori ini termasuk fisioterapi, psikologi, terapi cara kerja yang merupakan amalan-amalan perubatan yang amat diperlukan dalam keadaan persekitaran kehidupan kita pada masa kini. Seterusnya untuk MOF juga, saya mohon jawapan daripada pihak MOF berkenaan dengan gerak kerja daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri di bawah program khas pengakuan sukarela
PKPS 2.0 yang mula dilancarkan pada Jun tahun lepas dan akan berakhir pada 31 Mei 2024 pada tahun ini. Apakah respon yang telah diterima dan berapa banyakkah tunggakan cukai sebelum ini yang tidak dilaporkan, yang telah dilaporkan dan telah dikutip sejak program ini bermula. Seterusnya di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kebetulan Yang Berhormat Menteri ada di sini. Pertama saya ucapkan syabas kepada pihak kementerian yang telah melancarkan program Smart Sawah berskala besar, Smart SPB ala Sekincan pada bulan Mei tahun lepas. Cuma selepas hampir 10 bulan dilancarkan. Apakah hasil dia? Saya mohon Yang Berhormat Menteri menggulung nanti berikan status terkini program ini, setakat mana penerimaan daripada para pesawah di seluruh negara. Sebab kita tahu pentingnya program ini adalah kita nak meningkatkan hasil setiap hektar daripada kebiasaannya 6 hingga 7 tan metrik setiap hektar dinaikkan kepada lebih 10 tan metrik per hektar. Jadi setakat mana status penerimaan dan juga hasil dia. Itu yang pertama. Sebab kita tahu setiap hektar produktiviti beras dia kena meningkat. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi masalah yang dihadapi, kekurangan beras putih tempatan seperti mana sejak bulan Ogos, September tahun lepas apabila negara pengimport enggan mengimport ataupun mengurangkan ekspor mereka ke negara kita. Jadi saya mohon status terkini daripada pihak kerajaan, dan saya juga mohon apakah status terkini berkenaan dengan penanaman 5 musim dalam 2 tahun dengan suntikan dana sebanyak 3 bilion yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun lepas, dan apakah sasaran kita untuk menghasilkan beras putih tempatan sekurang-kurangnya 80% secara tempatan menjelang tahun 2030 akan tercapai, ataupun boleh tak kita bukan setakat 80% secara tempatan, malahan lebih tinggi dari situ. Saya ingin mengambil contoh keadaan di Jepun. Pihak Jawatankuasa Pertanian Parlimen pernah ke Jepun pada 4 bulan yang lepas, dan kami telah dimaklumkan bahawa di Jepun, walaupun usia pesawah dia lebih separuh, berusia 60 tahun ke atas, tetapi hasil pesawah mereka tetap tinggi. Mereka dapat self supply 100%, malahan lebih 100% untuk penduduk mereka. Dan penduduk Jepun seperti mana? Penduduk Malaysia, mereka makan nasi setiap hari, makanan utama mereka. Tetapi mereka boleh lakukan dengan adanya smart farming, teknologi yang terkini, pendekatan terkini. Jadi apakah kita boleh melakukannya selaras dengan dasar pandang timur khas untuk bidang pertanian. Dan bukan setakat beras dan padi, tetapi juga berkenaan dengan hasil-hasil pertanian yang lain, buah-buahan, sayur-sayuran, hasil tenusu, hasil perikanan yang lain. Apakah boleh kita mencontohi teknologi pendekatan yang digunakan di Jepun untuk kita meningkatkan hasil kita? Seterusnya di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, kita ada menteri baru untuk kementerian ni. Saya nak tanya, untuk payung ramah yang telah dimulakan oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin, mantan menteri kita, apakah status terkini payung ramah tersebut yang telah diumumkan akan diteruskan? Apakah status terkini? Dan soalan kedua berkenaan dengan payung ramah ni, apakah akan ada segmen baru ataupun sektor baru yang akan terlibat untuk tahun ini? Seterusnya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan antara segmen yang paling penting dalam masyarakat untuk memastikan kemajuan negara kita. Kebetulan Yang Berhormat Menteri pun ada sini pada petang ni. Masalah pertama setiap kali saya sebut adalah berkenaan dengan masalah kekurangan guru. Masalah ni bukan masalah kerajaan Malaysia Madani saja. Masalah ni telah diwarisi sejak sekian lama, sejak berpuluh tahun. Kita tahu pada bulan Januari yang lepas ada kemasukan penempatan guru baru seramai 9,500 orang, dan saya dimaklumkan dalam bulan ni akan ada penempatan kemasukan guru baru. Mungkin apabila Yang Berhormat Menteri jawab nanti boleh memberikan fakta. Cuma masalah dia,
walaupun ada kemasukan secara berperingkat, masalah kekurangan guru tu masih berlaku tanpa terusan. Dan setiap hari kita tahu akan ada guru yang bersara wajib. Sebab sampai hari jadi kena bersara wajib, dan ada juga guru yang bersara awal. Jadi macam mana kita nak menangani masalah ini secara menyeluruh? Apakah kementerian boleh memikirkan, boleh merangka sesuatu rancangan jangka panjang menyeluruh untuk memastikan supaya kalau tak 100% pun, paling kurang kita boleh mencapai 98 penjawatan diisi sepanjang masa. Sebab sekarang saya rasa bawah 98%, dan sudah tentu ia bukan tugas menteri seorang saja, ia melibatkan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia. Jadi mohon pihak kementerian bersama dengan SPP dapat merangka sesuatu yang terbaik untuk mengatasi ataupun mengurangkan masalah kekurangan guru ini. Berkenaan dengan KPM juga, saya ucapkan terima kasih kepada keprihatinan pihak KPM yang telah menyaruhkan bantuan awal persekolahan RM150 dengan begitu cepat pada pertengahan bulan Januari. Suatu yang sangat baik dan dihargai dengan jumlah 788 juta. Satu jumlah yang sangat besar. Cuma isunya di sini, yang Berhormat Menteri, saya mohon perhatian dari KPM adalah kita masih gunakan bayar tunai. Ibu bapa yang bekerja terpaksa minta cuti untuk ke sekolah menerima RM150 tersebut. Ia bagi saya dari segi logistik boleh mendatangkan kesulitan kepada sebahagian ibu bapa. Kalau nak buat bank in secara online, diwajibkan BSN sahaja. Ini makluman yang saya dapat daripada pihak sekolah. Cuma saya minta, kalau untuk bantuan awal persekolahan tahun 2025, saya mohon kita boleh bank in dengan syarat bank dia bank tempatan. Tak kira bank apa, bukan setakat BSN. BSN boleh, Maybank boleh, Hong Leong boleh, IHB boleh, janji bank tempatan. Jadi saya mohon pihak kementerian mempertimbangkan cadangan ini untuk mengatasi masalah logistik ibu bapa. Dan sama juga keadaannya untuk kelas PPKI yang mana setiap murid diberikan allowance bulanan RM150. Sebab kalau guna BSN, dia tak boleh buat sebakan akaun, wang dah masuk ke belum, secara online. Bank lain boleh, lebih friendly, lebih user friendly. Jadi saya mohon pertimbangan daripada KPM. Dan berkenaan dengan KPM juga, saya nak tanya pendirian daripada KPM berkenaan dengan pembukaan kelas pra persekolahan. Sebab ada sekolah, tak kira sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan, yang mana berlaku penyusutan bilangan murid. Jadi ada kelas yang kosong. Bila ada kelas yang kosong, mereka ada cadangan inisiatif untuk buka kelas pra. Cuma ada kes tertentu di mana permohonan tidak diluluskan. Padahal inisiatif itu ada. Jadi saya mohon pendirian daripada KPM berkenaan dengan perkara ini. Seterusnya berkenaan dengan Kementerian Kerja Raya, pada hujung tahun lepas diumumkan 11 lebuh raya akan ikut sistem pembayaran terbuka SPT. Satu inisiatif yang baik dibawa aliran bebas pelbagai lorong MFFF. Saya nak tanya kementerian, apakah status terkini MFFF pelaksanaannya? Apakah ia jalan lancar ataupun tidak? Dan seterusnya berkenaan dengan KKR juga, isu touch and go. Kita tahu kad touch and go kita lepas 10 tahun dia akan expire. Dan sekiranya ada baki, dia tak boleh transfer kepada kad baru. Ini bagi saya merugikan pengguna. Walaupun jumlah dia tak besar, tapi ini tetap duit yang ada pada pemegang kad. Jadi boleh tak pihak kerajaan berikan arahan kepada touch and go supaya memperbaiki keadaan ini, tidak mendatangkan kerugian kepada mana-mana pemegang kad. Dan berkenaan dengan Kerja Raya juga, saya nak tanya status. Ini perkara di kawasan. Bagaimana dengan projek membina susul flyover daripada Tol Baru Seremban ke Jalan Lingkaran Tengah di Jalan FT 362 yang diumumkan di dalam Dewan ini pada 20 Mac 2023 berjumlah 600 juta. Kita nak tahu apakah status dia. Dan seterusnya berkenaan dengan kementerian ini juga, apakah fasa baru untuk Jalan Lingkaran Tengah dari Labu ke Jalan Tun Dr. Ismail akan dimulakan. Dan seterusnya, perkara terakhir yang saya nak sebutkan, Datuk Yang di-Ketua, adalah berkenaan dengan JPS. Sekarang JPS diletakkan di bawah Kementerian
ya, peralihan tenaga dan transformasi air Petra. Saya nak tanya, apakah status terkini projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSP Sungai Linggi Fasa 5, sebab ini sangat penting. Sekiranya PLSP tempatan banjir ini dapat dilaksanakan, masalah limpahan air daripada Sungai Linggi yang pernah berlaku banjir besar pada tahun 2020 yang menyebabkan lebih 1,000 rumah tenggelami air tidak akan berulang. Saya nak tanya apakah status terkini projek ini. Jadi itu sahaja ucapan saya pada petang ni. Terima kasih kepada Timbalan Yang Bertuah yang telah memberikan masa 15 minit kepada saya, dan saya mohon menyokong usul ini. Sekian, terima kasih. Baik, Yang Berhormat Rasa dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Dipersilakan Yang Berhormat Kepala Batas.